Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baiklah, untuk aktiviti PJK kita hari ini, kita akan belajar tentang lari berganti-ganti. Okey, untuk hari ini ada 3 perkara yang kamu kena tahu, iaitu yang pertama, kamu kena tahu apa itu lari berganti-ganti. Yang kedua, kamu kena tahu cara macam mana kita nak tentukan setiap pelari. Dan yang ketiga, zon pertukaran baton bagi setiap pelari. Okey, jom kita teruskan dengan pengenalan lari berganti-ganti. Apa tu lari berganti-ganti ya? Lari berganti-ganti ialah aktiviti berlari sambil membawa baton dari tempat permulaan sehingga ke garisan penamat menerusi 4 orang peserta. Yang ni cikgu rasa kamu mesti pernah lihat kan sebelum ni? Lari berganti-ganti ni yang lari sambil kita pegang besi tu. Besi yang macam bentuk silinder tu. Lepas tu pelari A pas baton tu dekat pelari B. Pelari B pas dekat pelari C. Pelari C pas dekat pelari D. Dan pelari D ni akan berlari sekuat hati menuju ke arah garis penamat. Aktiviti itulah yang kita panggil sebagai lari berganti-ganti. Faham tak semua? Baiklah, untuk lari berganti-ganti ni, ia sangat memerlukan persefahaman di antara pelari dalam pasukan. Yang ni sangat penting lah. Okey, cikgu nak kamu semua bayangkan. Dalam satu pasukan tu ada 4 orang. Okey, kalau dia tak ada persefahaman, maksudnya pelari A ni dia lari laju sangat. Tapi bila sampai dekat pelari B, dia lari perlahan. Pergi kat pelari C, dia lari laju balik. Dan pelari D lari perlahan je. Jadi awak rasa kumpulan tu boleh menang tak? Tak boleh menang kan? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan persefahaman. Maksudnya daripada pelari A, pelari B, pelari C, pelari D, dia kena bersatu padu untuk lari dengan sekuat hati untuk memastikan kumpulan dia menang. Okey, lari berganti-ganti ni juga, kalau orang tanya lari berganti-ganti ni acara balapan ke acara padang? Awak kena jawab dia adalah acara balapan. Acara apa? Betul, balapan. Okey, dalam acara berganti-ganti ni ada 4 acara iaitu 4 kali 100 meter, 4 kali 200 meter, 4 kali 400 meter dan 4 kali 1600 meter. Okey, seterusnya kita tengok pada pemilihan pelari. Okey, awal-awal tadi cikgu dah cakap kan, untuk acara lari berganti-ganti ni, kita perlukan 4 orang pelari. Jadi sekarang, jom kita sama-sama tengok apa kriteria untuk jadi pelari pertama. Okey, untuk pelari pertama, kita perlu ada permulaan yang baik. Sebabnya masa pelari pertama ni, dia perlu memegang baton dekat tangan dia sambil dia duduk dalam keadaan bersedia untuk memulakan larian. Yang ni penting lah. Yang ni maksudnya masa kita duduk untuk ke garisan, sedia. Yang tu kita kena duduk dalam keadaan tu sambil tangan kita memegang baton. Okey, yang kedua, dia mestilah berupaya berlari di selekoh. Dan dia mestilah pelari kedua terbaik dalam pasukan. Seterusnya, pelari kedua. Okey, pelari kedua ni mestilah bijak menerima dan menghantar baton serta berupaya berlari di garis lurus. Baiklah, pelari ketiga pula. Pelari ketiga ni adalah orang yang nombor 3 berlari paling pantas dalam kumpulan dia. Dan dia ni mestilah berupaya berlari di kawasan selekoh. Seterusnya, kita belajar pula ciri-ciri pelari keempat.
Okey, untuk pelari keempat ni, dia kenalah orang yang paling laju berlari dalam kumpulan kita. Sebab apa? Sebab untuk pelari keempat ni, dia sangat memerlukan kepantasan dan kelajuan. Kenapa cikgu cakap dia perlukan kepantasan dengan kelajuan? Yang ni sebab kalau orang yang keempat ni berlari perlahan, maka perlahan ataupun kalahlah pasukan tu. Kalau dia lari laju pada orang, maka peluang untuk menang tu adalah tinggi. Boleh faham? Okey, tadi kamu dah belajar tentang apa tu lari berganti-ganti dan pemilihan pelari. Sekarang cikgu nak ajar pula cara menyerahkan baton. Okey, sebelum kita belajar cara menyerahkan baton, ada dua perkara yang kamu kena tahu. Untuk kita menyerahkan baton, dia mestilah tangan pemberi dan penerima bersilang. Contohnya, pemberi bagi tangan kanan, penerima terima dengan tangan kiri. Ataupun pemberi bagi dengan tangan kiri, penerima terima dengan tangan kanan. Okey, keyword yang penting dekat sini ialah tangan pemberi dengan tangan penerima mestilah bersilang. Okey, untuk kita tengok cara menyerahkan baton ni, kita boleh rujuk kepada gambar rajah di bawah. Okey, dalam gambar rajah ni, cikgu dah bagikan orang yang sebelah kiri dinamakan sebagai A. Dan orang yang sebelah kanan, kita bagi nama dia B. A tu ialah pemberi dan B ni penerima. Okey, cara-cara macam mana kita nak serahkan baton ialah mula-mula A kena berlari mendekati B. Okey, yang tu yang pertama. Bila pemberi ni, bila A ni dah dekat dengan B, B ni pula kena bersedia untuk berlari ataupun berlari anak. Okey, yang ketiga, A kena bagi isyarat dekat B untuk dia serahkan baton. Contohnya macam dia cakap up. Maksudnya dia tengah lari-lari, tiba-tiba dia jerit up. Okey, jadi B tu dah tahu tu adalah isyarat untuk dia terima baton. Bila dia dengar je orang tu cakap up, dia pun terus hulurkan tangan ke belakang. Okey, masa dia hulurkan tangan ke belakang ni, dia kena pastikan tapak tangan menghadap ke arah atas. Okey, boleh dapat setakat ni? Okey, seterusnya bila B ni dah hulurkan tangan ke belakang, A ni kena hulurkan baton dekat B. Okey, bila B capai je baton daripada A, B ni kena genggam, ambil baton dan lari sekuat hati. Okey, tadi kita dah belajar cara menyerahkan baton. Okey, untuk serahkan baton ni bukan boleh serah baton saja-saja. Kita kena serahkan baton dalam zon pertukaran baton. Apa tu zon pertukaran baton? Okey, zon pertukaran baton ni adalah kawasan yang dibenarkan untuk pelari bertukar baton daripada pelari A kepada pelari B. Pelari B bertukar kepada pelari C, pelari C bertukar kepada pelari D dan D menghabiskan larian. Okey, yang tu kita panggil dia sebagai zon pertukaran baton. Okey, zon pertukaran baton ni panjang dia 20 meter. Okey, 20 meter maksudnya 20 meter ni kita tak payah berlari pun tak apa. Jadi contoh cikgu bagi 100 meter. Dalam 100 meter tu 20 meter awak tak payah berlari. Tapi kalau acara 4 kali 100 meter, dia tambah lagi dengan zon pemecutan. Maksud dia, tadi awak dah ada 20 meter untuk zon pertukaran. Ni dia panjangkan lagi 10 meter untuk zon pemecutan. Zon pemecutan ni digunakan untuk pelari memulakan larian bila pembawa baton menghampiri titik tanda.
Okey, tadi mungkin kamu tak nampak kan zon pertukaran baton. Apa cikgu cakap 20 meter, apa cikgu cakap 10 meter kan? Okey, kalau kamu tengok kat dalam gambar ni cikgu tunjukkan gambaran lah mana satu 10 meter untuk pemecutan, mana satu penukaran baton. Okey, nanti dalam dekat dalam track kamu nanti, 30 meter yang pertama tu kita panggil 10 meter yang pertama kita panggil dia adalah sebagai zon pemecutan. Lepas tu 10 meter yang kedua kita panggil dia sebagai zon penukaran baton. Dan 10 meter yang ketiga tu juga dipanggil sebagai penukaran baton dan titik akhir untuk kita menukar baton. Okey, ni cikgu nak bagi gambaran yang lebih jelas untuk zon penukaran baton. Zon penukaran baton ni, okey, mula kita tengok dulu A tu adalah tempat pelari satu duduk untuk dia bermula. Okey, lepas tu dia lari dekat sebelah kiri kanan tu, yang dekat belah atas tu, kat situ adalah tempat kat mana pelari kedua duduk. Lepas tu kita macam berlari depan sikit, jumpa dekat tempat pelari ketiga bermula. Lepas tu lari bawah sikit, jumpa tempat pelari keempat bermula. Dan pelari keempat tu akan lari sampailah pergi dekat kawasan A semula. Okey, mana kita nak tahu zon penukaran baton? Okey, zon penukaran baton tu, okey, kita bayangkan kita berada dekat tempat A sekarang. Okey, daripada tempat A tu kita berlari sampailah dekat tempat yang cikgu tanda nombor 1. Okey, bila kita sampai dekat tempat nombor 1 tu adalah kita berada pada zon pemecutan. Okey, yang kedua tu, okey, maksudnya kita lari sampailah dapat dekat nombor 2. Nombor 2 tu adalah zon penukaran baton. Lepas tu kita lari lagi sampailah dekat nombor 3. Nombor 3 tu adalah kawasan terakhir penukaran baton. So, kawasan yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni adalah tempat kat mana kita boleh tukar baton secara sah. Lebih je daripada garisan nombor 3 tu, penukaran baton kita tidak diiktiraf dan pasukan kita boleh dikeluarkan daripada pertandingan. Boleh faham? Baiklah, pengajaran cikgu hampir ke penghujung, tapi sebelum cikgu akhiri ada beberapa perkara penting lagi tentang lari berganti-ganti ni yang kamu kena tahu. Yang pertama, kamu kena tahu yang setiap peserta perlu berlari dalam lorong masing-masing. Okey, maksudnya kita tak boleh daripada lorong 4 tiba-tiba kita nak masuk lorong 3. Tak boleh. Okey, yang kedua, baton perlu sentiasa berada pada tangan pelari. Yang ni maksudnya semasa kita berlari, kita mesti pastikan yang baton kita ada pada tangan kita. Okey, macam mana kalau terjatuh? Kalau terjatuh, pasukan tu boleh dibatalkan tetapi mengikut keadaan lah. Contohlah kalau macam baton dia tu terjatuh dekat lorong orang dan mengganggu orang sebelah untuk berlari, yang tu pasukan boleh dibatalkan. Tapi kalau baton dia jatuh dekat lorong dia sendiri dan dia boleh ambil untuk teruskan semula larian. Okey, kalau peserta tidak membuat pertukaran dalam zon pertukaran, maka larian pasukan boleh dibatalkan. Yang ni macam cikgu cakap tadi lah. Kan ada 3 zon tu kan. Zon pemecutan, lepas tu zon pertukaran baton. Okey, lepas je daripada garisan ketiga tu, dia masih lagi tak tukar baton, yang tu kita boleh batalkan dia. Maksudnya kalau dia dapat nombor 1 pun, kemenangan dia tu tidak diiktiraf. Okey? Baiklah, sampai di sini saja pengajaran cikgu pada hari ini tentang lari berganti-ganti. Bagi sesiapa yang tidak faham tentang lari berganti-ganti ni, kamu boleh ulang semula video cikgu ni ataupun kamu boleh PM je cikgu. Cakap cikgu, saya tak faham lah tentang ni. Okey, nanti cikgu terangkan secara personal dekat kamu. Baiklah, jika kamu semua telah faham mengenai pembelajaran kita pada hari ini, kamu boleh teruskan membuat aktiviti yang cikgu sediakan. Yang pertama, kamu buat aktiviti dalam live worksheet yang cikgu bagi dia punya pautan lah nanti. Dan yang kedua, kamu masuk kepada quizzes tentang lari berganti-ganti. Baiklah semua, sekian sahaja daripada cikgu.
Selamat belajar. Terima kasih semua.